Bagaimana kita tahu agama yang kita anuti ini benar? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah kita tahu kita ni benar kerana duduk bersila? Okey, ini satu topik. Seperti biasa kita akan bincang secara santai dan juga dia ke arah ilmu. Adapun dia adalah falsafah. Dan falsafah bukan untuk semua orang. Jadi itulah disclaimernya bagi sesiapa yang rasa dia tak mampu berfikir, dia tak ingin bertanya lanjut, maka lebih baik jangan ikuti siaran Apek lah. Kerana Apek ini menghidupkan tradisi berfikir, tafakur, falsafah. Tentu sekali perlu ilmu, perlu fakta dan penting sekali perlu satu jiwa yang besar. Tidak emo, tidak melata. Tetapi ia tidak mungkin kalau pemikiran kita dikatakan sempit. Dan untuk elak ialah dengan cara kita mengkaji pelbagai aliran pemikiran yang tidak boleh dielakkan. Tak kira saya tak sebut agama mana, saya sebut agama kita. Dan saya nak elak daripada sebut agama X ke Y ke, kerana kita tak mau disalah tanggap. Kerana pendengar atau orang ikuti mudah terpesong dari segi naratif dan kepala persepsi perspektif masing-masing. Kita tengok pada sekian zaman kegemilangan. Zaman kegemilangan Islam contohnya, ada tak zaman kegemilangan Kristian, ada tak zaman kegemilangan Buddha? Kita boleh bincangkan, tapi saya ambil zaman kegemilangan Islam sebagai contoh. Itu lebih kurang 600 tahun lalu, pada abad ke-10, 11, 12 Masehi atau 400 Hijrah, 500 Hijrah. Zaman yang, kalau tak silap saya, zaman Abbasiyah. Di mana masa itu Baghdad merupakan kota, ibu kota Islam pada kemuncaknya. Dengan perpustakaan yang dinamakan Al-Hikam. Mengandungi beratusan ribuan kitab yang ditulis dengan tangan. Masa itu mesin cetak belum keluar. Ya, di Eropah, di negara China dan Eropah. Jadi ilmu ini mestilah amat penting. Pada kemuncak agama Islam itu sendiri, mereka menguasai ilmu dunia. Ya? Contohnya, Ibnu Haytham sebagai bapa sains optics, iaitu penglihatan dengan cahaya, dengan sebagai juga metode sains atau the scientific method, diberikan nama Alhazen oleh Eropah, oleh bahasa Latin. Ibn Sina atau Avicenna, kita ada Hospital Avicenna di Shah Alam, Avicenna, tak sebut Ibnu Sina. So Avicenna kerana panggilan daripada Barat, Eropah. Jadi menunjukkan mereka mempunyai pertukaran ilmu, kemasukan ilmu maupun falsafah dari Yunani. Kalau masa itu tidak establish lagi agama-agama lain seperti mana sekarang kita mudah capai. Masa itu juga Bible bukan mudah dibaca. Diharamkan oleh gereja Katolik. Saya cakap ini fakta ya, tak perlu terus saya. Ini sebagai sejarah. Kalau kita bincang sejarah yang ada fakta, boleh dicabar. Apa-apa yang dicakap oleh manusia boleh dicabar. Ya? Kerana kita tak tahu yang mana betul. Kalau kita duduk bawah tempurung dalam tempurung, tidak mau keluar, macam Buya Syakur pernah kata, tutup lampu, tutup langsir, ambil selimut, tutup mata dalam gelap. Apakah itu cara kita mengamalkan agama kita? Ya? Jadi bukan jadi tradisi yang saya nak sebut. Dalam tradisi Islam, zaman Abbasiyah,
ilmu merupakan sesuatu yang seluas-luasnya. Bukan ilmu fiqh, bukan ilmu tauhid. Dia ilmu falsafah yang luas, pelbagai aliran pemikiran. Dan bagaimana falsafah Yunani boleh menyusup masuk ialah kerana selepas kejatuhan Ahlul Bait, Hasan, Hussein, di mana Imam Hasan memegang khalifah selepas Saidina Ali, dikatakan menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah yang berpusat di Suriah, di Damask. Betulkan saya kalau silap, itu yang saya baca. Dan di sana orang Syria kebanyakannya Kristian, Nasara. Ya, kalau kita baca Bible, sejarah Paul atau Saul, seorang pegawai tentera Rom, dikatakan menyiksa orang Nasara masa tu. Masa tu tak dipanggil Kristian. Mereka adalah Nazarin, Nasara. Perkataan Kristian ialah daripada Yunani. Datang kemudian. Masa itu tidak ada gereja Katolik. Romawi tengah menyiksa pengikut Nabi Isa. Dan antaranya pegawainya bernama Saul. Dan dikatakan semasa dia dalam perjalanan ke Damask, dia ternampak satu visi di atas dalam langit. Dia dengar suara yang katakan, Saul, Saul, why do you persecute me? Saul, Saul iaitu nama Saul, atau dikenali Paul kemudian, cara Americanized. Kenapa anda menyiksa saya? Lalu dia convert menjadi seorang pendokong ajaran diberikan nama Kristus yang paling hebat, kerana sebahagian besar daripada kitab Bible mula dimasukkan, atau New Testament dimasukkan dengan surat-surat daripada Saul yang nama Paul. Thessalonians, Corinthians, letter to the Corinthians, boleh buka Bible untuk tengok bab-bab itu, termasuk dua bab yang agak ganjil, iaitu bernama The Acts atau perbuatan akta, dan Revelation atau pengwahyuan, di mana dua kitab ini disebut tentang akhir zaman, apokaliptik, tentang, kita namakan kiamat, tapi itu salah tafsirlah. Kiamat bermakna bangkit pada padang mahsyar, tapi kita guna itu kerana tidak ada istilah asalnya akhir zaman dalam Al-Quran. Tidak ada perkataan apokaliptik. Ia ada dalam Bible, dalam New Testament, dua kitab, anak kitab, iaitu The Acts and Revelation. Bagi mereka yang pemberani atau zaman kegemilangan Islam, dibaca kitab-kitab ini. Malah itulah orang Kristian Syria semasa lepas Umayyad, lepas itu Abbasiyah, mereka diupah oleh Khalifah Abbasiyah. Kalau tak silap saya, Harun al-Rashid ke siapa? Kalau tak silap saya, itu tak penting. Yang penting mereka diupah oleh Khalifah, lupa nama dia, untuk menterjemahkan bahasa Yunani, Latin, kepada bahasa Aramik mereka sendiri. Itu bahasa Nabi Isa. Aramik adalah suku bahasa sama bawa Ibrahim. Ya, Ibrahim, dia ada aliran anaknya Ishak, iaitu bahasa Ibrani, lahir daripada golongan Bani Israel yang datang daripada Nabi Ishak. Maksud Nabi Ismail dikatakan bapa kepada kaum Arab. Dan Nabi Isa sebagai Ishak itu, dia ada bahasa yang di antara Ibrani dengan Arab. Kalau tak silap saya bukan pakar bahasa, tapi dinamakan bahasa Aramaik. Ya? Rujuklah pada pakar bahasa yang boleh berikan pecahan dia. Tapi cara rumusan apa yang saya maksud ialah daripada bahasa Aramaik, orang Arab faham, orang Cordoba faham, orang Spanyol yang Muslim seperti Ibn Rushd, Ibn Sina daripada Syria, yang Parsi, bahasa Parsi boleh faham bahasa Aramaik. Dari sanalah mereka bertembung dengan tulisan Aristotle yang asalnya terkubur, tidak diketahui oleh dunia, sehingga Eropah pun tak tahu. Yang Eropah boleh kenal Plato, Socrates, Aristotle, Pythagoras, ialah terima kasih kepada Empire Islam. Ya? Di bawah
baik saya dapat tahu kalau siapa khalifah itu, barulah saya ada autoriti macam Ustaz Auni. Jadi bila diterjemahkan mula dan diperdebatkan, banyak kita copy paste, terjemah saja, tapi bukan ditafsirkan, dibahaskan, dikupas oleh Ibn Sina. Ibn Sina bukan terkenal saja sebagai seorang yang bagian yang menulis yang dikenali sebagai ensiklopedia medika atau mengenai perubatan. Dia juga yang mula membedah. Dia juga bertembung dengan sel kanser. Dia juga mengkaji tentang bumi, lapisan batu-batu. Tapi dia juga dikatakan aliran Syiah kerana bapaknya Syiah. Tapi itu tak menjadi isu kerana orang ambil ilmu medikalnya. Sehingga di Malaysia kita ada Institut Ibn Sina. Dia juga dikatakan minum arak. Sama dia minum arak untuk perubatan ke tidak, tak jelas dalam bacaan saya. Ini dikritik oleh sekian golongan dan juga diketahui oleh ulama kita, tetapi tak dijadikan isu kerana sekali lagi kita ambil ilmunya dari sudut falsafah dan juga medika. Dia adalah dikenali sebagai bapa perubatan moden. Tapi apakah dia tulis dalam kitabnya yang medika, ensiklopedia itu? Siapa antara ustaz-ustaz kita yang telah baca? Maksud saya bukan saya nak troll ustaz-ustaz kita, yang tak ada satu pun saya terjumpa, yang saya tanya merata, tidak ada. Di universiti, dikatakan Universiti Malaya ada seorang profesor, saya tak sempat lagi nak jumpa, yang mendalami tahafud Imam Ghazali. Saya nak cari yang faham Aristotle. Kerana Aristotle itu dibahas oleh Ibn Sina sebagai pemikiran atau susunan falsafah yang cukup cantik, yang seakan bab tafakur dalam Quran. Kerana Quran suruh liyatafakkarun. Inna fi zalika la'ayat lil alimin. Sesungguhnya demikian itu kejadian langit bumi, kejadian manusia, kejadian sejarah adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Mana dalam Quran bukan untuk dihafal, bukan untuk diratib, bukan untuk di copy paste, untuk difahami dan diamalkan, iaitu melaksanakan apa yang disuruh oleh ayat Quran. Menurut Ibn Rushd, bila ayat Quran suruh bertafakur, adalah hukumnya wajib. Kita kena sebut hukumnya wajib kerana umat kita ditanam dengan begitu banyak fiqh, ilmu fiqh, sehingga bila tak sebut sahih, tak sebut sumber dalil, mereka tak akan percaya. Mereka takut atau tidak mungkin untuk mudah terbuka pemikiran. So inilah kita faham apa hasrat apik ni ialah untuk membuka fikiran lah. Mudah saja, bukalah fikiran. Kalau banyak yang tertutup. Jadi saya lontarkan soalan-soalan yang orang anggap terkejut. Macam tadi saya sebut, kalau anda mudah terpesong, apakah agama anda benar? Kalau anda mudah terpesong oleh fahaman lain, apakah fahaman yang anda pegang ini benar? Kalau cinta kamu mudah dipesong oleh kekasih lain, apakah kasih kamu ini sejati? Orang kata saya cintamu dengan sebenarnya, tapi datang calon lain, dia lupa kasih dia. Jadi betulkah cakap dia itu, saya sayang awak ni benar-benar sayang. Saya sayang Tuhanku. Kalau kita tak kenal, walaupun kita kenal, kita kata saya betul sayang Tuhanku, tidak ada Tuhan lain melainkan Tuhanku, dan tiba-tiba datang orang lain yang mendakwa dia kenal Tuhan lain, kita mudah terpesong, kita kata sesat. Kalau mudah begitu dipesong oleh barangan lain, contoh kita kata ini Lasa Penang, makanan paling sedap. Kalau bagi rojak, dia cakap rojak lagi sedap. Jadi orang ni tak ada pegangan. Jadi kalau pegangan dia rapuh, pegangan dia lemah. Kalau pegangan dia begitu rapuh, betulkah pegangan dia?
Kita kata beriman, saya diajar beriman itikad dengan sebenar-benarnya, yu'minu billah wa yu'minu bil akhir. Dalam ayat surah Al-Baqarah, wa bil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat, dengan yang akhir penuh yakin. Macam mana yakin tu Ustaz? Yakin dengan sebenar-benarnya, bukan dengan tutup mata, bukan dengan taklid. Sebenar-benarnya bermakna dengan ilmu. Kita namakan fardu ain. Ya. Sebenarnya masa dulu tak ada fardu ain. Awak mesti benar-benar tahu. Okey, tak apa. Bukan saja benar-benar tahu, boleh diuji. Kerana Allah cabar diuji. Bawalah satu surah min misli. Bermakna bawalah agama lain. Kerana surah, semua surah ni bukan dalam buku teks sains, bukan dalam buku teks sejarah, bukan dalam buku teks perubatan. Dia dalam buku agama. Bawalah satu surah macam ni. Mana bawalah Bible. Bawalah satu surah daripada Bhagavad Gita. Bawalah satu surah daripada Veda. Bawalah satu surah daripada Upanishad. Bawalah satu surah daripada Tao Te Ching. Apa ada baca. Hampir semua kitab ini, tak ada satu surah pun macam Al-Quran. Macam mana tahu tak ada surah macam Al-Quran? Ini yang kita nak bincangkan, ya. Baik. Jadi, bagi ketamadunan kegemilangan Islam tak menjadi masalah. Sehingga cendekiawan Islam, Ibn Rushd, Ibn Farabi, Ibn Hindi, Ibn Sina, Imam Al-Ghazali tahu pelbagai bahasa. Boleh bicara dengan pelbagai tamadun. Sehingga orang Eropah menganggap sebagai satu kehormatan untuk tahu bahasa Arab. Macam sekarang mereka nak tahu bahasa Latin. Ada hakim negara kita yang tahu bahasa Latin. Bahasa yang jarang orang pakai. Pope pun tak pakai. Itali bahasa Latin pun tak pakai. Mereka pakai bahasa Itali. Ya. Jadi, keberbahagiaan bahasa, pelbagaian bidang ilmu menjadi berleluasa dan satu piawaian menunjukkan ketinggian seseorang, agamawan, ahli dalam bidangnya, tak timbul masalah. Tapi hari ini, dahlah kita tak tahu pelbagai agama, dahlah kita tak tahu pelbagai bahasa. Dalam mazhab masing-masing, kita tengok pun ceraru. Cara kita bergaduh, penuh emo. Jadi, mazhab mana yang betul? Itu sebab Buya Syakur, dia bagi satu jalan mudah, iaitu dia kata, dia tidak ada zaman Nabi. Selain daripada Quran, you nak kata mazhab ni betul ke tidak, dia kata saya tidak ada semasa zaman Nabi. Jadi saya tak tahu sesuatu itu sahih ke tidak. Ya. Jadi saya mengamalkan ikut mazhab saya menurut Buya Syakur. Dia Syafi'i, ya. Tapi dia kata saya tidak melarang atau mengharamkan atau mengkafirkan atau menolak atau memaksa mazhab-mazhab lain. Mana tahu mereka pun betul. Dan kalian pun jangan memaksa pendapat atas orang lain. So, di sanalah silapnya Wasabi. Kerana mereka membidas golongan Sunni sebagai kenapa buat apa yang Nabi tak buat. Misalnya doa kunut, talqin, apa lagi? Tawassul, apa lagi? Bab akidah, ya. Bab sifat 20, bab baca Yasin malam. Saya perhati semua ini dengan lucu, saya ketawa. Inikah isu yang nak diperdebatkan? Inikah ketinggian Islam? Apakah zaman Khalifah Rashidin tak adalah, memang tak berdebat benda ni? Ya? Atau zaman kegemilangan Islam di Baghdad dibincang perkara ini? Tidak. Ya? Mereka bincang lagi falsafah pemikiran tentang alam, tentang sifat Allah, kadim ke makhluk, kalamullah. Tak apa, sampai mereka bergaduh. Bab gaduh itu bukan jadi minat saya, siapa gaduh siapa. Walaupun jadi minat kita hari ni, siapa gaduh siapa. Siapa yang betul. Ini kem politik pun, kem Rafizi, kem Amanah. Dalam Amanah berpecah belah. Tadi saya lawat Johor kan, saya tersempat orang PAS lama. Ya, jadi mereka bicara Amanah ini, PKR ini, UMNO begini, ya. Ada kem-kem, pecat memecat, blacklist, bukan urusan saya, dan itu urusan budak-budak kepada saya.
Kalau umat tak boleh bersatu, none of my business lah. Saya tak ada kehormatan bagi mereka yang tak boleh melaksanakan perpaduan bagi diri mereka sendiri. Bagi saya teruskan dalam soal falsafah kerana kepada saya amat penting. Selagi kita tak temu kebenaran dan kita hanya puas hati kerana orang tua kita kata agama awak ni benar. Jadi dulu saya agama sekian, saya tak mau sebut agama mana. Kerana saya tak mau kita pelekehkan mana-mana agama. Tidak dibenarkan sebenarnya. Dan kita mau beritahu kepada agama lain bahawa kita ada tata susila sendiri. Kita menghormati semua agama. Ini bukan kerana rukun negara. Ini kerana rukun Islam. Kerana sunnah Nabi. Nabi bangun bila kerana Yahudi, rombongan nak kebumikan mayat Yahudi lalu. Ya, menunjukkan hormat. Kan? Jadi, saya belajar ini semua. Saya kena amalkan, saya kena beritahu inilah ajaran Islam yang mudah, bukan payah. Kan ada hadis sahih kata Nabi Roya, Nabi SAW beritahu bahawa Islam ni mudah dan mempermudahkan. Nabi senantiasa mempermudahkan. Orang datang kepada baginda dengan masalah, dia fikirkan penyelesaian, bukan tambahkan masalah. Bukan kata ini tak boleh, itu tak boleh. Itu salah tanggapan yang kita mungkin berikan kepada orang lain, menjadikan mereka payah memeluk Islam. Dengar saja Islam takut, panik. Tak sepatutnya, mereka bangga, wish cantiknya Islam. Ya? Itu sebab yang tentang mentega tebang ni kepada saya satu parodi, satu satira yang umat kita masih tak faham. Kerana kita lemah, kita tak kuat, kita jahil. Cuba tanya siapa yang tahu Fatihah dalam keluarga anda. Cuba tanya berapa orang budak tahfiz yang tahu makna Al-Fatihah. Baca, boleh baca. Kadang saya dengar pun tajwid. Tak apalah. Saya tak suka bergaduh bab remeh-temeh. Saya nak pergi kepada kebenaran, bukan kemenangan. Kan? So kalau kita kata agama kita benar, tapi kita tak tahu agama kita secara mudah. Kita buat pemaafan, kita buat kenyataan maaf ya, agama Islam saya tinggi sangat ni, saya perlu ada tauliah. Kita menyatakan sesuatu yang tak benar. Islam tidak begitu. Islam mudah. Kalau tidak mudah, tak mudah saya masuk Islam kerana banyak sangat syarat. Macam syarat apa? Syarat masuk tender. Kan? Tak, nak masuk tender Islam ni, syarat dia kamu beriman, pegang bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya? Dan apa yang Rasulullah bawa ini benar. Tapi dia hanya Rasul. Dia hanya penghantar. Dia bukanlah untuk disembah. Kerana berlaku pada agama lain. Yang bawa itu disembah. Yang dibawa itu sama disembelih atau disembah. Perkataan dekat-dekat. Sama ada disembelih atau disembah. Tidak. Hanya Allah disembah. Kita baca Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, kita melihat dengan jelas. Penuh dengan ayat demi ayat tentang tauhid, mentauhidkan Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Semua ditentukan, dikendaki Allah. Allah fa'ulu lima yurid. Lakukan apa diingininya. Allah yahdi man tasya. Berikan hidayah siapa yang dikendakinya. La quwwata illa billah. Tidak ada kuasa melainkan dengannya. Dengan Allah. Jadi ini tauhid yang terlalu besar ditekankan dalam Al-Quran. Sehingga surah itu ikhlas. Surah yang ada hanya 4 rangkap. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Tuhan itu Esa, dia itu adalah semua segalanya bergantung, tidak dia menyebabkan beranak atau disebabkan dilahirkan, tidak ada sesuatu sama dengan dia. 4 ayat ini dipanggil tauhid, dipanggil sebagai satu surah tauhid yang tinggi, surah tu ikhlas. Dan dikatakan 1/3 nilai Quran. Siapa nak khatam Quran, baca Huwallahu ahad 3 kali. Kerana nilainya 1/3 Quran. Jadi Islam tu mudah, ayatnya mudah,
tapi dipayahkan oleh pendeta supaya mereka boleh dapat upah dan pendapatan dan gaji yang lumayan. Ini bukan pendapat saya, ini tanggapan saya. Jadi macam mana nak bersihkan tanggapan? Tanggapan saya, umat ni jahil. Tanggapan saya, kerana jahil mereka berpecah belah. Dan tanggapan saya, pecah belah perkara remeh-temeh. Remeh-temeh sangat. Malu lah. Kita tengok Kristian. Kristian lagi banyak mazhab daripada kita. Tau. Saya pernah masuk Katolik. Saya dapat sijil excellent dalam Katolik masa umur 12. Saya pergi gereja Protestan, saya pergi gereja Mark Lutheran Protestan, saya pergi Protestan pun banyak mazhab, suku mazhab macam Sunnah wal Jamaah. Dia ada Gospel Hall, dia ada Braden, dia ada Pentecostal. Pentecostal ni yang Roh Kudus. Lepas tu dia ada mazhab yang macam Syiah. Mormon. Mormon ini boleh kahwin berbelas. Dan mereka ada Nabi bernama Joseph Smith. Dan mereka diharamkan oleh Amerika, tapi diluluskan oleh Amerika apabila mereka bantu Amerika lawan Mexico. Masa tu Texas bawa Mexico. California nama Latin Mexico. San Francisco, San Jose, ya, Mexico. Utah separuh Mexico. Kerana orang Mormon di Utah, mereka menyerbahi Amerika Syarikat untuk memerangi Mexico. Jadi kerajaan Amerika Syarikat beri mereka seluruh negeri Utah macam Perlis. Perlis ialah satu negeri yang wasabi boleh hidup. Kaum muda boleh hidup, tak boleh soalkan mazhab mereka di Perlis. Sampai Perlis jangan doa aku. Jangan kena bantai dengan wasabi. Di Utah, Mormon hidup. Tak boleh dikacau oleh kerajaan Amerika. Dia satu mazhab Kristian yang memang pelik. Dan saya kaji kerana antara negeri pertama saya lawat 20 tahun, 22 tahun dulu ialah Utah. Saya duduk dengan keluarga Mormon. Ya, gereja mereka ada patung Nabi Isa yang besar diselaputi emas dan tidak ada salib. Kenapa tak ada salib? Kerana salib itu adalah alat atau senjata membunuh Nabi kita. Jadi kalau Nabi dibunuh oleh tali gantung, takkan kita gantung tali gantung. Betul juga. Dan mereka boleh minum arak, tak boleh minum kopi. Haram kopi, haram teh, haram kafein, haram bikini. Satu kawan tipu saya, dia kata, pergi sana, beli saya satu lighter yang ada bikini. Saya pun tanyalah kedai Utah kat seorang perempuan jual, do you have a lighter with the bikini? Dia tengok saya. You tak tahu ke kena haram di sini? Saya tak tahu. Ya? Kopi tak boleh. Jadi nak pergi minum Starbucks di Utah tak ada. Okay? Ini benda pelik menarik, tapi saya bukan pergi sana untuk ketawakan mana-mana mazhab, mana-mana agama, atau mencatat kepelikan, tapi saya nak tahu tentang kebenaran agama masing-masing. Saya nak tahu maklumat. Saya nak tahu asal-usul kepercayaan masing-masing. Macam mana mazhab ini terjadi? Siapa pengasasnya? Mana buktinya? Itulah saya. Kerana pemikiran macam ni, alhamdulillah saya memeluk Islam. Jadi apakah saya tahu agama Islam ni benar? Ya, bagi saya. Bagaimana anda tahu ia benar? Anda perlu mengkaji. Anda perlu naik saksi. Saya dah sebut, orang yang kata Islam, dia perlu syarat, akil balik dan syahadah, naik saksi. Tidak ada revert. Tidak ada balik pada fitrah. Kalau balik pada fitrah, anak Hindu, anak Kristian, anak Cina, anak Topekong, pun semua fitrah. Agama fitrah, kita mesti faham, agama akil balik, agama Islam, adinu fitrah. Islam adinu fitrah. Ya? Tetapi bila akil balik, kena naik saksi, kena mengucap dengan saksi. Saya naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kena sebut. Kepada saya, ya, saya amalkan kepada saya. Tapi kalau orang rasa tak perlu, saya bapa saya Islam, saya dah Islam, terpulang lah. Terpulang. Bukan saya kata awak salah ke masuk neraka kan. Tapi kepada saya, agama Islam, seorang penganut Islam mesti wajib seorang, kalau dia belum akil balik, itu lain. Kita ada hukum semua. Kita kena beritahu semua agama, semua kaum. Mengikut Islam, anak-anak awak, kalau belum akil balik, alu syurga. Ini berita baik bagi semua keluarga, semua dunia. Anak Bill Gates. Kalau dia belum akil balik, cucu Bill Gates. Kalau belum akil balik, kalau mati, alu syurga. Tak ada ajaran lain.
ikut Kristian semua ahli neraka. Perlu dibaptiskan, perlu dibasuh dengan air kerana tak sempat basuh dengan darah Nabi Isa. Itu semasa dia akhir balik. Ini rukun agama masing-masing, tapi dalam Islam dia mudah. Tidak ada sesiapa mewarisi dosa Nabi Adam. Awak dilahirkan bersih, fitrah. Ya? Tapi bila awak dah akhir balik, awak sudah boleh lakukan dosa. Di sana awak sudah ada akal. Itu sebab namakan akhir balik. Sudah keluar air mani. Wanita pun sudah boleh datangkan haid. Kalau kahwin boleh beranak. 13, 14, 15. Romeo dan Juliet umur 13. Romeo dikatakan 17. Juliet dikatakan 12. Ya? Aisyah. Ada orang kata kahwin masa 6. Bersetubuh masa 9. Dicabar oleh banyak ulama. Dicabar. Ya? Hadis. Orang kata hadis. Dicabar kerana ada ayat Quran kata perintahkanlah anak kamu solat. Ya? Dia akhir balik. Dalam hadis yang sahih lah. Jadi, kalau dia belum akhir balik, belum boleh solat, bagaimana boleh nikah? Dia kena akhir balik. Syarat nikah. Kena akhir balik. Kalau saya salah, tolong betulkan. Kalau tidak, Kelantan memang boleh turunkan umur berkahwin ni. Ya? Umur 9 tahun boleh kahwin. Begitu. Ada lagi beberapa perkara serta memasuk. Dia remeh-temeh pada saya. Saya ambil contoh saja. Kerana kita tak mau mengkaji. Jadi menjadi masalah. Bila orang agama lain tarik anak kita, baca kitab dia sikit, kita boleh terpesong, bermakna kita jahil. Bukan salah lain. Kita jahil dan musuh kepada kejahilan, untuk hilangkan kejahilan, kita bacalah. Kita belajar ilmu. Iqra. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Senang saja. Islam is so simple. Itu yang membahayakan, mengancam agama lain. Begitu banyak orang masuk Islam di Barat, di penjara, di Amerika. Agama yang paling cepat merebak. Sampai missionary Kristian semua pening kepala. Kerana Islam ni, mereka pakai Bible, pakai salib. Susah memasukkan orang yang Kristian. Pakai duit. Islam lagi cepat. Kenapa? Islam jelas. Dan Quran tidak ada hadis Nabi. Yang Quran adalah hadis Allah. Ya, semua adalah, kita kata, kita tak sebut pun qala ta'ala fil Quran Karim. Kita terus sebut kul a'udzu birabbil falaq. Ya. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia semua daripada pihak pertama. Dia tidak ada pihak ketiga. Dia tidak ada riwayat Muhammad. Dia tidak ada riwayat Jibril. Dia tidak ada riwayat Abu Bakar. Ya. So, inilah macam saya kata, dia punya inti, iaitu kitabnya. Jadi masing-masing nak tunjuk, masing-masing hebat ke, menang ke, benar ke, kitab lah. Apa kitab? Kita buka Christian Bible. Hindu Veda, Buddha Upanishad, Hindu Bhagavad Gita, Taoisme, Tao Te Ching, ya, Confucius, The Analects, Mormon, itu surat-surat Joseph Smith, siapa lagi? Zoroastrian ada, Guru Nanak Singh ada. Jadi kita baca kitab dia, apa masalahnya? Saya nak tengok sama ke surah min mislih. Tak ada. Sampai sekarang orang tak ada. Jadi apa nak takut? Menurut Profesor Ismail Faruqi, Allahyarham, almarhum, saya pernah hadir masa tahun 80 saya masuk Islam, saya ikut seminar ABIM. Jadi Profesor Ismail Faruqi, seorang Palestin yang mengkaji sampai tahap keilmuan dia doktorat dalam bahasa Arab, bahasa Quran dan perbandingan agama. Dia kata orang Islam ni kadang-kadang macam duduk atas batu api. Kadang-kadang macam duduk atas besi yang bara. Macam tak boleh duduk bila kena cabar. Dia kata, kita bersama Al-Haq. Kita mewakili kebenaran. Nama Tuhan kita Maha Benar. Kenapa awak rasa tercabar? Bagaimana kegelapan boleh cabar cahaya? Bagaimana kepalsuan boleh cabar anda? Berani kerana benar. Relax lah, you benar. Kenapa
melata? Kenapa rasa macam macam nak kalah lah? Tumbuk balik. Pergi sembuh cat kat kereta dia. Inikah cara orang yang benar? Tentu tidak sekali. Itu cara pengecut. Orang yang tak mampu berhujah. Orang yang berhujah dengan tangan. Orang yang berhujah dengan ilmu. Orang yang tak ada budi bahasa lagi. Ya? Nabi bukan begitu. Tunjuk satu Nabi yang tak ada budi bahasa. Ya? Jadi kita mengkhianati para anbiya mursalin. Kita sepatutnya ada alim. Keulamakan warisul anbiya. Ya? Jadi dulu saya ikutlah ada satu jemaah. Dia main teriak-teriak, main menjerit-jerit, mengkapikan orang. Tak serasi dengan saya. Kerana saya cari Islam ni, dikatakan Islam ni sejahtera. Islam is peace. Darul Islam. Itu Darul Harb. Itu rumah peperangan. Syekh Sufi saya pun tulis panjang lebar tentang perbandingan antara Darul Islam dengan Darul Harb. Ya? Jadi, bila saya masuk Islam, Islam dikatakan submission to God. Ya? Dan Allah tu Ar-Rahmanir Rahim. Allah tu Asma'ul Husna. Semua yang baik-baik. Panggillah Tuhanmu, apa nama pun. Bagi Tuhanmu nama Asma'ul Husna. Bermakna 1000 nama tu. Ya? Waalaikumsalam. Maaf, cermin mata pergi mana? Nampak pula. Okey. Nampak pula. Siapa bagi salam tadi? Mak yatim ada. Semua ada. Mak dia lompat. Okey. So, jadi kita kena buat keputusan sebagai satu umat. Apakah kita umat yang berdakwah? Untuk berdakwah, kita kena lisan bil hikmah. Kita kena ambil senjata lisan. Bukan senjata tangan. Senjata kekuatan hujah. Kekuatan ilmu. Sepatut tahu semua agama lain. Bukan payah. Google saja. Macam saya bawa anak saya around dunia. Saya beritahu dia, perlu tahu 2 saja. Apa khabar? Terima kasih. Sampai Perancis, comment ça va? Merci beaucoup. Sampai Rusia, привет. Kadela, spasiba. Thank you. Tapi tahu banyaklah, хорошо, bagus. Jepun, konnichiwa. Terima kasih macam mana? Arigatou gozaimasu. Sayonara. Spanyol, mucho gusto. Como está? Muchas gracias. Jadi saya ajak anak saya, begitulah survive. Lain tu tunjuk tangan. Tunjuk sini, sana. Tapi orang suka kita, orang hormati kita kerana kita tahu apa khabar. Terima kasih. Saya ada kawan Jerman datang. Saya beritahu dia, you just say, apa khabar? Terima kasih. Dia dapat makan kuih banyak. Dia suka kuih. Yeah. So, bila kita terbuka, jiwa luas, orang tertarik pada agama kita. Kerana kita diperintahkan untuk bertablik. Pernah dengar jemaah tablik? Tapi sedih ni hari ini jemaah tablik kepada saya, dia memandang ke dalam. Dia mempersoalkan iman saudaranya. Kita lemah iman. Malah nak cakap, kena baca hadis ni, baca hadis tu. Tapi dulu lagi sampai sekarang. Ya? Bila saya tanya orang keluar tablik, keluar dalam hari, 3 hari, Fatihah pun tak tahu. Dan saya tahu mereka nak bersihkan diri, tapi itu bukan cara dia. Kita nak jadi da'i, kita perlu bersedia. Kurang-kurang ada ilmu asal, tapi sekali lagi bukan nak payahkan. Ilmu Islam ni mudah, masalahnya kita malas. Itu saja saya boleh cakap lah. Malas. Saya dah ulang berapa kali lah. Malas lah. Tapi saya tak boleh malas lah. Saya kena istiqamah, teruskan perjuangan. Siapa engkau? Siapa latih apa untuk berjuang? Muhammad Samsun Naha Mansur, submission, obedience, peacefully, sincerely, all in one with Islam. Masya Allah, cantiknya Islam. Tapi kenyataannya, menurut Hasan Al-Basri, seorang tabi'in dan juga bapa banyak tarikat, Hasan Al-Basri kata, dulu Islam adalah satu
realitas, satu kebenaran tanpa sebutan. Orang tak sebut, ini Islam, tak ada. Orang boleh nampak Islam dalam diri seseorang. Dia adalah satu realiti tanpa nama. Tapi hari ini dia jadi nama tanpa realiti. Zaman tabi'in lagi. Hasan Basri sebut ni dia zaman tabi'in. Kita ni tabi'in, man tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, dah sampai dah lama beribu tahun. Memang makin benar. Nampak Islam tak merata Islam, bank Islam. Tapi realiti bukan Islam. Dulu tak ada bank Islam. Tapi ada Qadul Hasan. Saudara mau duit, dia bagi. Tak boleh bayar hutang, halalkan. Kerana akuan sebut, halalkan hutang. Bank Islam tak halalkan hutang, dia rampas. Rumah orang haram. Merampas mata pencarian orang, haram di sisi Allah. Saya berani lawan. Saya masuk penjara tak apa. Kerana kebenaran. Kebenaran kita masih berani. Nur Syafiq, no. Bawang. Oh, kita tahu bawang tu bawang sebab terlihat bentuk bawang. Warna bawang, rasa bawang. Islam? Macam mana Islam? Bagus. Soalan apik ni sebenarnya. Ini macam sokong apik untuk kena hentam lah ni. Yalah, itu maksud saya lah. What is the reality of Islam? Ya? Hasan Basri juga menyatakan dalam satu ungkapan masyhur, orang beriman sudah masuk kubur. Dia mula dengan Islam sudah masuk buku, orang beriman sudah masuk kubur. Zaman tabi'in lagi. Hari ini, benar. Orang nak cari Islam, cari dalam buku. Nak cari orang beriman, dah masuk kubur. Bermakna tidak ada lagi di kalangan kita. Atas kenyataan Hasan Basri ini, saya cabar tuan-tuan, tunjuk saya Islam. Maaf, saya tak suka troll lah. Ini mengundang bahaya ni. Kalau banyak troll ni, dahsyat troll ni. Senjata dia emo. Dia main sembuh je. Terpaksa saya blok. Penat dah nak blok. Mereka tak ada hujung. Bankrupt modal. Oleh kerana saya bangsa sekian, maka saya Islam. Tak ada dalam Quran. Tak ada dalam hadis. Malah dicabar oleh mufti Perlis. Dia kata, semua hadis-hadis yang ada bau perkauman, Arabia adalah daif belaka. Sehingga mufti wilayah persekutuan menyatakan tidak ada hadis menyatakan bahasa Arab bahasa syurga. 3 hadis hanya sebut. 1 hadis palsu, 1 hadis mungkar, 1 hadis daif. Tak ada hasan, tak ada yang sahih. Dan saya baru ni terjumpa, tidak ada hadis langsung. Bahasa syurga ni ada 3 hadis, ditolak. Tapi tak ada hadis pun menyatakan tak ada guru-guru dia syaitan. Anda mesti berguru. Tak ada. Tunjuklah hadis tu, tak ada. Tunjuk dalam Quran tu, tak ada. Tapi Allah meletakkan dirinya Quran, pengajar, mudaris, alama Quran. Allah mengajar sendiri Quran ni. Kita boleh syak sangka terhadap Allah, Masya Allah. Dia jadikan segalanya, tiba kita pula, dia hantar Quran ni, tiba pula kita syak. Boleh ke Allah mengajar aku Quran ni? Aku kena cari ustaz lah. Ustaz boleh mengajar kerana tajwid, kerana kita bukan orang Arab. Ya, saya boleh cari guru bahasa Cina kerana saya murtad Cina. Tapi kepercayaan saya tak boleh. Allah kata dia yang memberi kepercayaan tu. Jadi kita mencari dengan Allah. Sebenarnya saya nak sebut ni pun malu. Kerana realitasnya berlainan. Tapi kalau saya cakap tanpa malu, saya akan cakap Allah lah gurunya. Allah lah guruku. Inna salati wa nasuki wa maya mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup saya, mati saya, solat saya, usaha saya kerana Allah. Semua kerana Allah. Lillahi ta'ala. Ya. Ucapan saya insya-Allah. La quwwata illa billah. Masya Allah. Ya. La haula quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semua kepada Allah. Semua memuji Allah. Semua meminta Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua penghormatan diberi kepada Allah. Dia yang raja, segala raja. Dia Malikul Mulk. Dia Malik Yaumiddin. Dan Allah kata pada hari akhirat, saya tak perlu pembantu. Awak tak perlu jadi pembantu dari segi untuk menghukum, pembantu dari segi mentadbir. Ya.
dalam ayat kursi. Kenapa ayat kursi ni power? Sehingga syaitan pun tahu. Kerana ayat kursi disebut Allah la ilaha illa wa hayyul qayyum. Power. Tahu tak apa makna dia? Apa teknik apa? Teknik garpu. Tarak macam mana? Kita pakai chopstick lah. Maaf saudara, bernama Jawi, saya pakai chopstick. Dulu orang nak pegang chopstick, kita, Cina ni, kapir ni. Sekarang nak pegang chopstick lah. Dulu. Menjadi, ini saya kata masalah adat bukan akidah. Kita macam rasa terancam bila nampak chopstick. Nampak congsam, terancam. Ya. Jadi kita kena berubah lah. Kalau kita nak ubah orang lain, kita kena ubah diri kita. Bukan suruh ubah daripada agama. Tapi ubah daripada adat yang tak kena dengan akidah. Kena lah ubah. So itulah dia jadi masalah yang akan berulang. Banyak lagi mentega akan terbang. Butterfly. Metamorphosis. Kepada saya, butterfly adalah simbol metamorphosis. Perubahan diri. Daripada ulat jadi kokon, jadi satu binatang yang cantik. Butterfly, mentega terbang. Ya. So, bila saya belajar Islam, dia beautiful. Tapi saya pergi ke masyarakat, saya sakit jiwa. Tekan jiwa. Kerana saya solat pun orang sebelah tu tak amalkan ikut apa saya belajar. Saya tak mau bangkitkan soal solat. Saya bukan wasabi. Saya tak bangkitkan kerana dia remeh-temeh. Saya tak suka jadi orang yang berbalah. Kerana banyak ayat melarang kita berbalah. Kita kena berlembut, Raufur Rahim, sesama orang beriman. Inna mu'minuna ikhwan. Ayat tu dia bersambung tau. Inna mu'min ikhwan ni rupanya satu ayat pendek dan satu ayat yang panjang. Dilarang kita berkata kesat terhadap sesama Islam. Saya tengok banyak yang langgar ni ayat. Banyak mempeli-peli. Neraka tau. Bertaubatlah. Neraka kerana tidak dianggap beriman oleh Allah. Allah tak anggap orang beriman kalau dia tak anggap saudara dia seagama. Saudara dia. Kalau dia tak sayang. Bukan saja anggap saudara. Sayang lebih dari saudara dia. Dan dia wajib berlembut sama saudara dia. Tak boleh kata kesat. Awak cikgu siapa? Itu kata kesat. Apek belajar mana? Itu kata kesat. Kata menghina. Dan surat Muzammil melarang Apek untuk jawab. Biar kami humbang mereka masuk neraka. Berat ni saudara. Neraka. Yang menahan pergi masjid tempoh hari. Neraka. Ada 3 ayat. Taubatlah. Mohon ampun dah orang yang semua kena halau. Bukan maksud saya ini. Amalan gapu talak pelekik. Okey, saya faham. Saya lebih kurang faham. Tapi kalau tentang alat makan ni semua benda yang kepada saya 42 tahun dulu saya masuk Islam masih dibincangkan sampai sekarang. Itu sebab setiap seminar Islam saya pergi akan 2-3 ketah kerja ulama ke Muhammadiyah ke Ikhwan Muslimin ke Tabligh ke Akam Ikhwan Rufaka ke Parti Islam ke Sekarang Amanah ke UMNO ke Jabatan Agama ke, dia akan rujuk tau. Zaman Fazlur Rahman, Maududi, belum lagi Kembilangan, zaman Abbasiyah, zaman Osmaniyah. Zaman yang dilanda kejatuhan teruk lepas tu sampai sekarang. Dan saya selalu angkat tangan untuk tanya. Saya akan beritahu, saya dah dengar ini dah berpuluh tahun saya kata. Mana penyelesaian dia? Semua orang asyik puji tau. Oh, Islam ni cantik. Cuba ambil satu buku Islam dan perpustakaan sekarang. Atau download. Atau pergi online. What is Islam? Oh, cantiknya Islam. Kegemilangan Islam. Realitasnya tak ada. Contohnya tak ada. Seminar demi seminar. Forum demi forum. Simposium demi simposium. Pameran demi pameran. Buku demi buku. Itu sebabnya Apek ni malas nak tulis buku. Ada orang puji tau. Cik, bagusnya. Tapi apa Apek boleh buktikan? What can I show? Nothing. Ceramah. Nothing lah.
Syekh Sufi saya kata, seorang ulama bukan kerana ucapannya, amalannya. Seorang dikenal sebagai seorang yang alim kerana amalannya. Dan Allah dalam Quran melarang orang bercakap apa yang dia tak buat. Berat tu. Berat saya. Kenapa awak cakap apa yang kamu tak buat? Dalam Quran sebut kan? Apa ini cakap banyak ni? Betul lah tu. Kenapa tak buat? Apa yang Quran suruh kamu buat tak? Saya buatlah apa yang Quran suruh lah kepada saya. Tuan-puan pun saya percaya sama. Saya tak ada buruk sangka terhadap sesiapa. Adakah saya buruk sangka? Tak ada. Cuba rewind balik 15 kali. Tak ada lah. Aku tak ada buruk sangka. Cuma saya ajak kita berfikir. Kerana kepada saya, fikir merupakan satu fakulti, satu kebolehan yang Allah kurniakan yang tak ada lagi pada diri kita. Saya sebut kita, saya tak sebut kaum mana. Sehingga kita dikalahkan oleh kaum lain yang minoritas. Kita majoritas. Adakah orang majoriti takut dengan orang minoriti? Adakah gajah takut dengan semut? Dia pijak aja. Bukan saya suruh kamu pijak semut. Tapi kita takut. Gajah dia panjat pokok kerana tikus. Betul juga kan? Maksud saya, kita tak lagi tunjuk kehebatan kita secara ilmiah, secara cahaya, secara kegemilangan yang kita agung-agungkan. Dengan itu, mana kebenaran agama kita? Bagaimana kita boleh, jangan kata menang. Nak tunjuk kebenaran, mana cahayaku ni? Mana cahayaku? Kata bayna rusdu minal ghaib. Datanglah cahaya, hilanglah kegelapan. Hilanglah yang selainnya. Datang bayan keterangan. Ya? Maksud kaedah baca Quran. Adakah kaedah baca Quran? Kirati lah. Baca Kufi kah, Osmanli kah? Saya tahu ada wadduha wal laili idza saja. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dia bersambung. Saya ada lalui semua. Itu bukannya. Itu bukan penentu kenapa atau jawapan kenapa kita mundur. Kenapa kita dibawa. Ya. Bukan Islam dibawa. Islam tinggi dan tidak ada lain yang lebih tinggi darinya kita cakap. Tapi kita tengok diri kita. Ulama kita. Lebih suka berperang antara satu sama lain. Sekian ulama, bukan semua. Ada ulama yang sibuk mengajar Quran. Gulam Ad-Dakwah Ustaz Mu'in. Saya anjurkan ikut. Saya pun ada ikut. Saya bukan cakap saja, saya ada ikut. Saya kagum. Dan saya ada berdebat dengan dia. Ustaz. Maaf cakaplah, mereka kebetulan dikenali sebagai wasabi. Macam mana kita kenal wasabi, dia haramkan rokok. Ya, yang Wahabi, yang Salafi. Kerana mereka, kita tengok bila seseorang mampu membedah ayat Quran pada bahasanya dan juga tajwidnya dengan betul, kita mesti iktiraf lah. Kita mesti iktiraf. Tapi kita tak boleh menyatukan dua mazhab yang duduk dalam negara kita. Saya nak tanya. Mazhab Wasabi dan mazhab Sunni. Apatah lagi mazhab Syiah yang tak duduk dalam negara kita. Dia duduk separuh Syria, separuh Lebanon, sikit Pakistan, seluruh Iran dan sebahagian Iraq. Tidak di lain tempat. Bertabur. Tapi saya bernasib baik dapat dengar hujah-hujah Dr. Mazhar. Saya setuju dengan kebanyakannya. Ada segelintir hujahnya saya tak setuju. Terutama hujah-hujah yang cuba pelekehkan Sunni. Saya tak setuju. Kerana tak ada isu. Isu basuh telinga. Isu ambil wuduk lebih 2-3 perkara. Isu taukil, isu kunut. Saya berdepan dengan mereka, saya berdepan dengan Ustaz mereka ni. Saya kata, ini ke isu ni? Saya kata, bukankah tidak bersatu, jatuh ekonomi, tak ada fardu kifayah, perisian komputer yang apik mempelopori, tidak dapat diwarisi kepada umat Islam. Kalau Petronas pakai perisian yang apik pelopori, kalau kerajaan Anwar Ibrahim menerima apik sebagai pengarah MDEC, atau jadi senator, menjadi menteri musti, nescaya apik akan menjimatkan dengan pertolongan Allah bilionan ringgit setiap tahun boleh disalurkan kepada satu tahfiz khas, Hafiz Hacker. Dan kita menguasai alam cyber. Itu perjuangan apik sampai titisan fikir, titisan peluh kepala ke akhir.
Kerana Allah berikan ilmu yang okey lah. Ada keluar surah khabar, Jack Ma pun rupa saya. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan, dan saya tak minta apa-apa. Saya boleh minta apa-apa kerana Persian ni boleh jual MySejahtera 170 juta. Lain kali nak buat MySejahtera, Apek anjurkan bagi 2 juta saja. Itu pun Apek dermakan. Tak mahu minta 1 sen. Wallahi. Rakam ini ya. Kalau ada projek MySejahtera lagi, Apek sanggup buat dengan percuma tapi orang tak percaya, okeylah ambil lah 2 juta ringgit. Cukup. Lebih hebat daripada MySejahtera. Ini MySejahtera tu. Betul-betul sejahtera. MySalam. Macam mana? Bukan calang-calang tau. Bukan mudah tau untuk buat cabaran macam ni di khalayak ramai. Kalau tak berani, kalau tak benar, I can do it. Biiznillah. Saya pernah bertembung dengan sistem yang antara paling mencabaran dunia. Saya pergi 40 negara. Tapi saya tak mau, ini bukan mengenai saya. Ini mengenai umat. Saya mahu ini menjadi satu fardu kifayah. Ini yang penting. Itu sebab saya tak setuju dengan pembalahan antara mazhab. Salah tu. Syaitan tu. Kalau dua sahabat kamu menurut Ayatollah Khomeini, sekarang saya nak backing Syiah sikit lah. Kalau ada kawan-kawan saya golongan Syiah, jangan takut. Beliau Ayatollah Ruhollah Khomeini almarhum. So, siapa yang timbulkan konflik antara Sunni dan Syiah, dia adalah ejen Zionis. Habis cerita. Dia adalah ejen Zionis. Saya tambah ejen syaitan. Ya, Syiah tu. Saya kaji tentang Syiah. Susah nak lawan debat dengan orang Syiah. Tapi Syekh Sufi saya bagi ayat untuk saya tak terima Syiah kerana dia kata semua saksi sudah mati. Biar Allah Malik Yawmiddin menghukum siapa sahabat yang benar. Angga steady. Orang steady ya. Apa nasihat Apek? Oh cik, minta nasihat. Macam tu lah. Minta nasihat. Bukan nak hentam. Bukan hentam ya. Bukan beli ya. Nanti saya baca. Apa nasihat Apek bagi orang zaman sekarang lebih fikir dunia daripada akhirat? Adakah kita dah masuk fasa akhir zaman di mana kita sudah perlu fikir untuk mantapkan agama kita? Okey, ini yang saya kata tadi, ucapan yang saya dengar 42 tahun dulu. Saya percaya tidak ada akhir zaman, tapi itu perkara kecil. Sebut apa zaman kepada saya, kulu zaman. Zaman Abbasiyah lagi sudah jatuh. Sudah kebendaan di Andalusia, pecah amirat demi amirat. Kita banyak amirat lah dulu. Ada 2 khalifah lah, satu hal. Banyak amirat. Banyak wilayah. Berperang antara satu sama lain. Itu yang jatuhnya Spanyol. Oh tidak. Eropah hari ini Muslim. Masya Allah. Ratu Elizabeth, boleh panggil Mary Elizabeth, Ratu Maryam. Kenapa kita jatuh? Kita berpecah belah. Itu penting. Kebenaran dunia, semua kebenaran dunia, saudara Angga. Steady. Materialisme tidak salah dari segi Islam. Memikir dunia tidak salah. Wanita nak cantik-cantik tak salah. Itu fitrah dia. Yang kita pergi soalkan ini sikit, itu sikit. Bila masa nak pergi perang, mereka semua duduk dalam. Kalau tidak, habis. Itu sebab kita perlu perang. Bukan saya anjurkan perang. Baru tunjuk siapa jantan. Yang berani. Ini tajuk, maaf lah. Tajuk terlalu akademik bagi saya. Saya faham tajuk tu. Tapi not my level, you know. Okey, saya cuba jawab lah. Nasihat Apek Itu sebab saya doakan PKP berlaku sekali lagi. Supaya kita tak fikir dunia lah. Cuma fikir Arab. Masa PKP semua datang jumpa Apek. Lepas PKP semua pergi shopping. Ini yang saya marah ni. I know who you are. Shopping depan saya dia cakap. Buat birthday party. Maaf lah saya cakap. Saya datang tujuh. Itu sebab saya tubuh grup. Apek Musafir cari jemaah. Apek tubuh grup. Itu WhatsApp grup yang apa ni. Batra Nabi Nuh. Tapi saya tengok penglibatan orang kita. Dia soal diri sendiri. Maaf saya cakap. Tidak. Bukan tak boleh kaya. Tapi tuntutan jemaah tu ada. Saya tak nampak sangat. Saya nampak keterlaluan ada. Emosional ada. Tak mau taat kepada ketua ada. Tak boleh dipimpin orang Melayu kita ni. Saya cakap terus terang.
Itu sebab saya menyokong Arkam. Saya menyokong kerana kepimpinan Abu Ya, Ustaz Syahri Muhammad. Dia dapat memimpin Arkam dengan 10,000 pengikut dan mengumpul 200 juta dan mereka menguasai. Mereka lembut dan Islam mereka. Bila solat, mereka tak paksa orang pergi solat. Dia kata maaf lah. Dia pergi solat. Malulah. Orang lain tengok, mereka ikut. Mereka boleh kahwin 4. Menyelesaikan masalah banyak yang tak kahwin. Mereka pakai powder, tak timbul nak kincu ke makeup ke apa-apa. Tapi mereka difitnah. Mereka dijatuhkan. Mereka dipecahkan. Diharamkan 3 kali. Ya? Dan tak ada orang mempertahankan. Saya akan pertahankan. Saya bukan akan. Tapi saya pertahankan apa yang dinamakan zalim. Ya, saya dah baca dia itu ikut Bani Tamim lah, itulah. Kepada saya itu fitnah. Kerana saya kenal mereka. Kalau nak kata fitnah, banyak grup kita pun banyak penyelewengan. Kalau nak korek lah, hampir setiap parti politik ada rasuah. Tapi Ustaz Hadi kata, bukan rasuah, derma. Tengok. 70 juta tu. Derma. UMNO derma kat kita. Aduh. Jadi, macam mana nak jawab saudara? Keangkuhan kita. So, apa nasihat saya? Nasihat saya ialah kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Allah. Malah pergi Rasul. Ini masalahnya. Berpuluh tahun kita kata kembali kepada Allah wa Rasul, Allah wa Rasul. Ada tak kembali? Tak ada. Ambil satu dulu. Quran dulu. Setuju atas Quran. Setuju atas perintah untuk bersatu. Bersatu dulu. Pilih khalifah. Pilih khalifah. Jangan sebut nama apa ya. Leading Christian. Pilih khalifah. You nak Mahathir, tak mau Mahathir, Anwar, tak mau Anwar, Rafizi. Kena pilih khalifah. Dulu Muawiyah. Dulu Muawiyah. Kena pilih khalifah. Dr. Mazhar ke. Tak sesuai. Syarat untuk jadi khalifah. Tak boleh ahli politik. Satu. Kerana ahli politik minta untuk jadi khalifah. Kedua. Tak boleh ulama upahan. Semua mufti-mufti terbatal. Macam mana nak jadi khalifah? Apek lah. Saya tahu lah. Macam mana? Satukan semua parti politik. Satukan Malaysia dan Indonesia. Oh, ini radikal ni. Kenapa tak boleh bersatu? Brunei, Patani, Indonesia, Mindanao, mereka ada autonomi. Patani pun ada autonomi. Buat satu perjanjian persaudaraan Islam. NATO boleh? Oh, ini radikal ni. Tidak. Saya ulangi. Kurang-kurangnya persaudaraan Islam. Ada satu majlis wilayah Nusantara. Ya. Yang dipimpin orang yang ia jaga keamanan serantau. Tidak ada ekstremal lepas tu kerana tak dibenarkan militan kalau tak taat kepada khalifah. Awal tak boleh satu-satu pergi mati syahid tau. Neraka. Kerana dia ingin mati syahid. Neraka lah tu. Dia kena taat kepada seorang khalifah. Kita kena bersatu. Awak tahu tak mazhab Syafi'i, bab terakhirnya bab khalifah. Kerana saya jenis bila kaji, saya duduk dalam pekim dulu, orang bagi saya kitab Al-Um yang kuning tu. Saya mesti baca muka akhir dulu. Ini perangai saya. Saya nak tahu yang akhir teruk macam mana nak lepas exam. Sanawi 3. Saya baca terakhir tu, saya tanya berapa sini pernah baca. Siapa yang tahu ia adalah bab khalifah. Kalau tak tahu, jangan cabar Apek. Kerana di sana Apek lebih tinggi ilmu daripada anda. Tapi kalau anda lebih tinggi, saya tunduklah. Biar ilmu menentukan ketinggian sesama kita. Biar takwa menentukan di mata Allah. Tapi di kalangan manusia, siapa bisa bicara begini? Apa lebih mulia bagi kita sebagai umat melainkan bersatu? Selagi, as long as we do not unite, we have nothing. We have no bloody business. Itu sebab semua ceramah saya menyuruh kepada bersatu. Bukan parti bersatu. Bukan parti berjuang. Sekarang kita lagi banyak-banyakkan parti. Ini semua alasan lah. Saya kata, kenapa awak semua berpecah dengan Ustaz Hadi? Itu orang bahasa. Kenapa awak mengkhianati Ustaz Hadi sana? Oh, Ustaz Hadi ni kawan dengan UMNO. Kenapa? Amanah pun kawan dengan UMNO. Macam mana?
Denial. Ini semua mengada lah, semua nak kuasa lah, semua gila kuasa lah. Ya? Itu sebab saya tak berparti lah. Saya bebas. Macam Abid Liu atau Firdaus Wong. Tapi bukan Ridwan T. Orang selalu selalakan semalam pun di sekamat, disimpan dengan dia sebut Ridwan T ada. Alamak. Ridwan Un. Mungkin kerana saya tak cukup masyhur. Saya namakan Cina Apek. So we have to unite lah. We better unite. If we don't unite, we have nothing. Majoritas. Kita majoritas. Kita pula takut bayang-bayang. Takut mentega terbang. It is funny and it is stupid. Menghina diri dan malu dan lucu. Dia lucu lah. Kita umat yang terumbang ambing. Nan boti nan kui boti kui. Okeylah, cukuplah mengutuk. Cukup mengutuk diri kita sendiri. So, kita kena insaf. Masing-masing kena kuatkan kebolehan dia berhujah. Kebolehan dia mendekati Allah. Kena sebaik-baik Muslim. Sebaik-baik saudaranya. Dari contoh. Kelakuan dia. Pemikiran dia. Kerjaya dia. Jangan makan gaji. Apek tak makan gaji. Anak-anak Apek keluarkan dari sekolah. Mampu tak? Tak fikir atas kebebasan diri. Awak sendiri pun jadi hamba. Bagaimana awak nak tanya orang lain? Awak kena penghambaan anda kena dibebaskan. Anda kena cari seorang Abu Bakar As-Siddiq untuk membeli Bilal Ibn Rabah. Awak bukan Bilal Ibn Rabah. Tapi sekarang kita merabahkan diri kita pergi makan gaji. Memandang makan gaji ni mulia. Memandangkan, saya tak tahulah itu government punya servis yang Juksa A, B, C, saya tak tahulah. Tapi semua bangga bila saya duduk sama kawan gomen. Oh, Juksa berapa? Pencin berapa? Mereka bangga lah. Doktor apa, PhD, cakap universiti kan, meluak saya tengok. Saya cakap, saya tak sayang lah projek-projek daripada gomen, daripada universiti. Mereka ada grant sejuta, 2 juta, sapu semua. Dan bila saya tanya, tahu tak anda ini tak etika? Mereka kata apa? Orang lain pun buat. Ini mulut orang Islam tau. Kalau saya khalifah, saya tampar orang tu. Jijik lah. Cara kita cakap, Cina pun pandang rendah. Itu tahulah kenapa saya pakai baju putih. Kerana ini simbol ahli politik Cina. DAP semua pakai ni, lengan pendek dan tak merokok. Saya pun nak berhenti. Kalau Cina tau, dia punya etika tinggi tau. Rasuam, no way man. Cina memalukan tau. Tapi kita cakap ni macam minum air sirap. Padahal rasuah ni, semalam di Sembilan Renggang mereka tanya saya, kenapa saudara tinggalkan PAS? Ini amanah lah yang dah tinggalkan PAS. Saya kata kena rasuah lah. Bila PAS menang tahun 90, saya ditawarkan balak. Saya tolak. Tapi orang kata saya fitnah PAS. Kenapa tak report PAS parti yang suci? Saya bukan jenis nak reportkan PAS. Tapi ini hakikat, ada bukti. Allah lah saksi. Saudara mau berdebat. Alah, kalah saudara ni. Pasal di dunia ada bukti. Tapi bukan tujuan saya nak throw PAS. Kalau saya nak beritahu, amalan orang kita banyak di politik, di peringkat politik, banyak sapu wang. Setiap kali Perdana Menteri naik, mesti ada kes skandal. Sekarang saya tunggu yang skandal terbaru. Tak payah tunggu lama. Nanti kalau berlaku, saya akan live. Okay? So, apa jadi perjuangan kita hari ini? Siapa yang minat pada kebenaran? Saya rasa sedih. Dan saya tahu ini video pun tak akan viral. Tak banyak pun orang yang minat. Orang minat skandal. Orang minat kes panas. Orang minat siapa ni, siapa itu. Politik ni. Siapa yang jadi PM. Siapa naik. Misalkan Allah pandang ni semua tu. Ya. Allah pandang semulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi, tapi saya nak bagi penutup penutup ialah Allah tak kisah. Allah kata dia yang tentukan. Kita ni berbicara seolah benar ke tak benar. Allah kata dia akan kumpulkan semua agama kepada dia. Dia akan kumpulkan semua pengikut penganut, tak kira kepercayaan kau kepada dia, dan dia akan adil siapa yang benar. Jadi kita kena takut juga, kita orang Islam kena takut juga. Dia kata termasuk kita. Dan Allah kata, mana surat janji kamu yang kamu masuk syurga?
Tak ada. Yahudi tak ada. Nasrani tak ada. Islam lagi tak ada. Nabi lagi tak ada. Nabi pun kata dalam Quran, dia pun tak tahu nasib dia esok. Orang musyrikin minta dia, boleh bagilah janji. Nabi tak boleh bagi janji. Adakah Nabi kata, saya akan jumpa kau di syurga? Tak ada. Dan Quran menafikan. In antum ilan nazir. Kamu hanya pemberi amaran. Bukan boleh beri hidayah. Abi Talib pun tak boleh dia masukkan Islam. Tapi kenapa kita rasa macam takut untuk mempertahankan Allah? Bukan ini satu malapetaka. Nak sebut Quran pun malu-malu. Kita banyak menghiasi masjid-masjid, menghiasi Quran. Menghiasi, bukan menghiasi diri lah, menghiasi agama kita dengan banyak artifak, dengan banyak simbol, dengan banyak gelaran. Tapi realitasnya macam Hasan Basri tadi sebut, radhiyallahu anhu, sudah hilang. Itu yang sedihnya. So itulah conclusionnya ialah kita banyak cabaran, perpaduan kita, ilmu kita, makanan kita banyak toksik. Itu sebab saya promote ini sampai saya tak terpromote lah, kerana saya mengamalkan apa saya cakap. Saya tidak boleh berniaga. Ini perniagaan saya tak boleh. Siapa yang nak, dia pergi beli sendiri. Saya jenis orang yang tak akan berniagakan barang sendiri. Saya tawakalillah. Kerana Allah dah jaga saya selama ni sebaik-baiknya. Fabi ayyalai rabbikum atukaziban. Jadi saya tidak ada sebab untuk sanksi kepada Allah. Dan saya doakan saudara semua juga mendapat rahmat, mendapat kebaikan, mendapat sakinah untuk diri kita. Di mana kita berjumpa, sila tegur-tegurlah. Mesej-mesej maaf lah kerana tak sahih. Tidak afdal. Banyak sangat yang bersembunyi, tak memperkenalkan diri dengan baik. Nama pun samaran pun banyak. Pakai ikon pun banyak. Saya pun tak tahu kenapa. Saya pakai nama saya betul. Saya beritahu saya duduk mana. Saya take gambar betul. Saya pun tak pakai filter pada gambar saya. Saya tak ada benda nak sembunyi. Secara awam lah. Benda private saya tak akan tunjuk. Ada kaum keluarga yang saya duduk itu, tidak harus diganggu mereka, contohnya. Saya tak beritahu lah. Jadi, kita kena menghormatilah. Ya. Saya pun tak ada rasa nak pergi jumpa Anwar Ibrahim. Belum kenal ke apa. Ada orang mencadangkan, tapi saya kata saya nak buat benda yang reformasi. Saya tak setuju Nur Izzah dilantik dulu, tapi Alhamdulillah kemudian Anwar Ibrahim menarik balik jawatan tu, itu bagus. Bukan soal tak ada gaji. Bukan soal tak ada gaji. Yang baru ni mereka dedakan Anwar Ibrahim ada banyak akaun. Ya. Saya tak heran dan saya rasa dia boleh pertahankan kerana semua orang ada akaun. Saya pun ada akaun merata. Semua orang ada akaun. Ya. Akaun yang Allah saja yang penting. Tapi kita ambil kesempatan lah. Lagi Anwar Ibrahim atas, kita sokong dia, kita ambil kesempatan reformasi. Ubah institusi kerajaan kepada lebih bersih, transparent. Sekarang tidak. Integriti tak ada. Dan dia bukan salah sistem tau. Kita ubah sistem masih tak akan berubah. Diri kita. Kita ni memang korup. Saya cakap terus terang. Kita kroni, korup, nepotisme, memang. Dan kita tak mengaku ini malapetakanya. Kita banyak penyakit ni. Penyakit hati, penyakit politik. Kalau kita boleh reformkan kepada lebih baik, dan dia bukan ada formula. Iran pun gagal. Pakistan gagal. Saudi gagal. Iraq gagal. Libya habis. Hancur. Yemen. Indonesia, okey. Tebal korupsi di sana masih ada, saya tahu. Saya pernah pergi sana, saya ada kontak sana, saya pernah urusan sana. Saya tahu korupsinya teruk lagi. Jadi mana satu negara yang betul-betul Islam? Brunei. Saya sebut Brunei pun orang kata tidak. Beritahu saya satu. Tak ada. Syekh Sufi saya kata tidak ada satu bidang tanah pun di mana syariat dilaksanakan, di mana qadhinya bebas boleh memerintahkan, amir dia turun dan boleh potong tangan. Baru dianggap qadhi sebenarnya. Betul. Saya anggap tu. Semoga Allah rahmati roh Syekh Sufi saya. Kepada tuan-tuan semua, itu saya akhiri di sini. Terima kasih banyak. Saya harap tajuk ini jangan buat kita
terguris perasaan atau nampak secara yang tak tepat lah. Saya mahu kita ni benar-benar cinta pada kebenaran dengan ilmu. Bukan secara mempertahankan tanpa ilmu. Syaitan tak heran. Syaitan takut yang berilmu. Kerana macam kisah Syekh Qadir Jalani ya. Bila dia jawab bukan ilmu selamatkan dia, tapi Allah selamatkan dia. Itu ilmu. Ilmu yang lebih tinggi. Jadi, kalau kita masing-masing mencari ilmu tu dan laksanakan. Kita tengok yang ada ilmu ni segelintir saja. Tidak berdakwah. Kita tak ajak kepada keluarga kita atau tunjuk contoh. Ya. Saya tahu ada, tapi terlalu segelintir. Kita kena lebih. Kita kena lebih menampakkan. Kita kena sokong orang yang benar. Tak kisah dia ni DAP ke, MCA ke, tunjuk contoh. Itu sebab Mujahid Yusof Rabah itu, dia cuba melakukan tu. Tapi tengok apa jadi. Dia kena tur habis. Kena tercam. Ya. Susah nak ubah. Orang kita kan? Boleh. Sangka baik terhadap Allah. Kerana Allah yang jadikan semua. Ia adalah kehendak Allah. Di sanalah tasawufnya. Di sanalah jihad kita. Dan saya tak suka berslogan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.